Hari yang ke? Hari yang ke? Hari ini kau datang. Awak hari yang kedua. Hari yang kedua. Kami Tu saya tengah kira. Kami hari yang ke-15. Oh 15. Saya yang kedua. Okay. Alright, apa pun terima kasih kepada Dia memang macam ni. Yes. Pembukaan, lepas tu masuk peringkat 16 dia kena datang. Anda datang. Biasalah. Macam tu Sebab orang-orang penting. Orang penting. Hari tu grup, lepas tu 16. 16. Lepas tu suku akhir, separuh akhir. Yes. Final saya kat Qatar. Dekat Ni. Stadium Al Janoub. Al-Janoub. Okay, Al-Janoub. Bahasa Arab ni, sikit. aku nak ucapkan terima kasih Berhantu kat kau kau. nak cakap aku ke kau? Tak, aku nak ucap terima kasih kat Okay. kau. Selama dah 15 hari Okay. kan, aku tak ada kawan yang pandai pasal bola sepak Oh, ni. semua yang bodoh? Asyik, Oh. asyik yang datang kan. Tapi masalahnya Mi, kalau boleh hari ni backup aku Mi. Okey, aku backup Dia kau. selalu kenakan aku ni. Dia kata Okay. Man City kan teguk. Man City tu. Okey. Kau memang kau ajar. Memang. Aku Man City tapi aku bukan die hard fan. Bukan die hard fan, eh? Kau die hard fan. Kau Ini. tolong bantu aku. Kau tahu Man Kau tolong City. bantu aku. MC. Nak MC? Ah? Minta ke doktor. Okey. Okey, tak nak cerita apa ya. Okey, Mi. Sepanjang daripada peringkat kumpulan Okay. tak bersama dengan kau, apa Okay. pandangan kau mengenai World Cup 2022 Tahun kali ni, tahun ni. Qatar? Okey, aku rasa kalau peringkat kumpulan kita tak payah cerita round 16 lah. Okey, balik peringkat kumpulan. Peringkat kumpulan ni kita tak boleh nak agak sebab semua 32 pasukan yang terbaik. Okey. Ada yang kita expect menang, contoh Betul. Belgium dah keluar awal. Uruguay dah keluar awal. Betul. Germany 2 kali tuntut. Daripada tahun sebelum ni 4 tahun lalu pun keluar awal. Okey. So dia ada orang kata peluang. Okey. Tapi yang kalah pula dengan tim yang sama. Jadi itu yang orang kata macam aku tak boleh expect ah. Kali ni tak boleh expect. Tak boleh expect dan itu sebenarnya marketing juga untuk semua orang tengok Jerman kalah, Uruguay kalah. Semua akan tertumpu pada round of 16. Ya. Dan ramai dia tarik, aku rasa kali ni dia tarik ramai penonton-penonton Asia. Kan? Ada Jepun, ada Korea yang masuk. Yes, betul. Kan? Mi, Asia. kalau kata ni sekarang kita nak Okay. cerita ni pilihan kau. Okey, pilihan Kalau kau. kata ni ada 3 pilihan kau di peringkat awal. Masih lagi solid lah. Masih lagi solid Masih lagi dan solid, satu dah Tapi layak. betul betul. Okey, Kau dah, pilih Jepun betul kan? Okey, cerita dia Jepun ni bukan aku nak tak pasal apa. Aku tengok dia ada aura yang boleh juara. Okey. Sebab Jepun ni dia main ni orang kata lebih kepada taktikal. Dia Very ikut good. taktikal. Dia tak ada orang yang satu player yang prolific yang kita nampak. Macam Korea ada Son. Okey. Nampak dia akan orang kata overlap semua player. Betul. Tapi Jepun ni dia main solid. Kita tak kenal satu pun yang Jadi sebab tu aku letak Jepun. So Netherlands memang kita tahu. Okey. Back four dia memang mantap. Okey, betul. So depan ada Gakpo memang terbaik lah. Okey. Ada Memphis Depay lagi. So Okey. aku rasa aku memang layak letak Netherlands. Brazil macam biasa walaupun tak ada Neymar, player-player lain memang solid. Okey. So that's why 3 aku terbaik. Apa pun tepat. Okey. Brazil kita dua. Sama Okey. Dia ada. Dia tak ada. Dia tak tengok bola. Penting. Tadi aku nak backup kau. Silap. Aku dulu dah cerita lah. Semenjak kau tak ada ni kan. Okey. Ada juga apa orang kata. Boleh aku minum air jalan Okey, dulu? Zaz dulu. Okey, kita Zaz dulu. Buka Dia buka Bukan apa, aku suka bila buka dia punya aroma coklat dia bau. Buat macam ni sikit ke tepi. Nampak tu ha. Nampak dia punya berasa-rasa. coklat. Jangan kau mandi Mi. Kau dengar aku minum Oh, bunyi lagi. Bunyi je. Bunyi. Kau rasa macam laju macam song tak lagi? Tapi air tak kena lagi. Kau tak kena. Panas kan? Panas kan? Panas. Bunyi Asal tu. takut bibir bengkak. Okey Mi, kita dah cerita lah. Banyak orang kata kena kisah-kisah viral yang berlaku dalam dunia bola ni. Salah satunya VAR. Okey, biar. Okey, Apa pendapat kau? Apa pendapat kau tentang VAR? Okey, bagi aku sebenarnya kalau kita betul-betul bergantung pada VAR, terutamanya player lah. Okey. Player kata, alamak ini offside ataupun penalti kan. Bila tengok VAR, aku rasa macam tak logik lah. Pasal referee sini boleh tengok. Betul. Kecuali kalau ada handball. Okey. Itu kau kena tengok because nak tengok bola tu Okey. daripada semua hidup. Kita Itu cerita okey. hari tu lah. Kita cerita game hari tu Jepun. Ada offside. Ya, okey. Betul kan? Betul. Okey. Ah. Apa pendapat kau? Sekali lagi. Offside. Yes. Masa kau tengok cerita Offside. bila bola tu sebab dia laju. Okey. So pandangan referee tu mungkin tak perasan. Okey. Bila orang dah viral, orang dah tengok bola tu melebihi garisan tu, rasa macam tak boleh lah. Tak gol lah. Tu cakap kelebihan kepada referee tu kena tengok betul-betul. Kalau dalam keadaan begitu dia tak nampak, dia kena tengok VAR. Biar. Kalau handball, benda-benda yang tak nampak okey, tapi setakat tackle tu kau boleh tahu. Sebab pandangan mata dia. Betul. Jadi dia nak bagi tahu tak payah VAR pun sebab VAR dia ambil masa yang lama. Dia kena Ya, pergi check. buang masa. Betul So tak? macam buat apa ada referee baik kita VAR. So Ah, sekarang ni kita boleh cakap pasal manusia pun tak perfect lah atau VAR, tapi kena tengok betul-betul juga. Kalau dah sampai viral macam tu, kau rasa macam ni ada konspirasi nak bagi Asia menang lah. Yelah, betul lah. Macam tu lah. Itu yang ramai yang orang kata kan. Sebab nak bawa Asia punya. Diorang nak tarik penonton-penonton Asia ni untuk tengok. Kalau kata Jepun, Korea sangkut, Asia dah tak nak tengok. Dan satu lagi kisah pasal LGBT gitu. LGBT, baju. Baju. Okey, bagi aku macam ni sebab bila
orang kata apa, negara Arab ni dia memang benda-benda ni Dia jaga. LG sikit lah. Sebab nampak macam sebab negara luar ni lebih colourful, lebih support. Walaupun benda tu tak berapa macam kita nampak kan, setiap negara kan ada dia punya fashion-fashion tu. Bagi aku kita kena terbuka lah. Kena terbuka. Tapi Henry Kane dia pakai band LGBT. Kan? Bagi kau macam mana pula macam tu? Bagi aku macam ni, sebab kita tengok setiap negara tu dia berbeza pendapat. Okey, negara dia kita tak tahu apa dia punya perancangan dia. So sekarang bola sepak dia kena fikir satu, dia menyatukan. Menyatu padukan. Kau tak boleh fikir macam kau kenapa tak satu padu. Apa tujuan World Cup? Apa tujuan World Cup? Tujuan dia. Tujuan dia menyatukan lah. Kau repeat aku apa cakap. Kau baik kau repeat apa dia cakap pula. Maksudnya World Cup lagi jawapan aku. Dia World Cup macam Olimpik lah. Pegang obor dulu kan. Bagaimana orang kata nak bawa daripada prince raja-raja dulu untuk surat kan. So macam bola sepak ni negara-negara yang daripada dulu kan ada Jerman Barat, Jerman Timur. So dah bergabung pun semua nak elakkan war. So macam ni kau macam nak cetuskan war balik lah. Ni malam ni aku nak belah. Tak balang. Dua kali je nak balik. Tak, maknanya orang kata sekarang ni kena berfikiran terbuka lah. Sebab warna tu combination. Okey, baik, itu pendapat masing-masing. Kita nak menceritakan tentang 16. Okey, ini yang game malam tadi. Yang kita dah yang ni malam ni. Okey, yang malam tadi punya. Okey, malam tadi punya. Malam tadi punya France Poland lah. France ni France Poland. Tapi yang sebelum tu game PP. Alright, okay, kita ada Perancis Poland lah. Perancis Poland. Kalau kau tengok kan, sebenarnya kalau tactical France dia ada Deschamps, dia dah terapkan sama pattern main dia 2018. So dia akan letakkan flanker belah kanan kiri. Contoh dia akan letakkan Dembele dengan Mbappe. So Giroud dia hanya umpanan saja. Sebab tu bila kau tengok gol Mbappe tu, Giroud dia cross. Dia cross line sebab orang akan tertipu akan pergi ke Mbappe. Sebab Mbappe macam gol dia mudah tu, rembatan dia tak ada orang halang apa semua. Itu tactical Perancis. Sebab Poland dia terpaksa orang kata control game supaya tak nak dapat kepada Perancis. Tapi Perancis dia punya counter attack sangat cepat. Betul. Itu kelebihan Perancis. Sebab depan itu dah laju. So bagi kau France dengan Poland semalam, orang kata game diorang ni menarik atau tak? Bagi aku menarik. Pasal Poland nak tak nak pun sebab pemain-pemain dia pun dia orang kata apa berusaha keras lah. Kita nampak gini kan. Lepas tu Lewandowski sendiri cuba. Sebab Lewandowski kau tengok dia kena rantai kat depan, tak boleh buat apa. Sebab tu dia kena gerak kanan, dia kena bagi ruang kepada orang lain. Itu salah satu sebab itu yang terjadi pada player-player yang orang kata apa, contoh kita ada Ecuador, Valencia dulu. Sebab dia seorang je yang boleh buat game. Yang lain tak ada. Macam Perancis ni kau letak Griezmann belah kanan pun dia boleh tukar dengan Dembele. Dia boleh cross, semua ada. So nampak macam permainan tu seimbang lah. Cuma bila dia orang dah dapat satu gol, dia orang tekanan tu kurang, dia turun balik. Dia suruh budak-budak turun, lepas tu dia akan gerak balik laju. Okey, kekalahan Poland kepada France, apa yang menyebabkan dia orang kata daripada segi pengalaman ke ataupun daripada segi player ke ataupun manager ke, yang apa beza? Aku rasa Poland sebenarnya dia rasa bersyukur lah dapat round of 16. Okey. Sebab benda ni orang kata memang miracle lah. Pasal dia orang pun tahu ada Lewandowski saja. So tumpuan dia kepada seorang player. Yang lain tak berapa. Cuma dia orang rasa ini peluang sampai round 16. Kau tengok bila dia orang datuk whistle pun semua player Poland relax je. Dia senyum je. Memang dah tahu. Dia dapat satu penalti tu pun dia rasa macam nak pecahkan telur. Dah nak 3-0. Akhirnya ada 3-1. Dia dah rasa okey lah. Lepas tu pula penalti yang tak jadi kan. Yang tak gol dah 3 sebab Lloris dah keluar daripada line tu. Dah keluar, so dapat satu lagi pun dia lagi. So dapatlah pecah tu telur. So kira okey. Maknanya dia tak nak kosong lah. Tak nak kosong. Dia dapat sebiji tu pun dia dah seronok. Dah seronok. Sama lah macam bola. Sebab bola ni dia pride tau, maruah negara. Okey, kau nak buat negara, takkan nak buat telur daripada Qatar. Tak, maksudnya kosong. Okey. Tapi apa pun. Okey, ini predict semalam. Aku predict France 2, Poland pula. Poland 1. Epul kata 2-0. Jadi semalam berapa? 3-1. 3-1. France Poland. 3-1. So semua salah. Semua salah. Tapi tekaan Mbappe 2 biji. Betul. Ada tak peluang Amir bagi kau sendiri lah, Mbappe ni ada peluang tak jadi orang kata salah satu GOAT untuk tahun ni? Untuk tahun ni, aku rasa sebenarnya dia dah nampak daripada umur dia 18 lagi. 18 dah nampak. Dia akan ingat daripada lahir. Katanya 18. Cuma dia develop tu cepat. Cepat sebab tu orang samakan dia dengan Diego Maradona, dengan Messi. So ini adalah orang kata apa,
satu tarikan kepada player tu sendirilah. Player tu sendiri mewakili negara tu. Sebenarnya tarikan pada Mbappe lah. Ya betul. Kalau kita tengok Mbappe ni sekarang dia antara orang kata tengah jadi gantikan Ronaldo dengan Messi lah. Dia tengah jadi sekarang ni. Cuma bila orang kata main dekat country, orang lebih faham yang bagilah budak tengah semangat. 23 nak gol bagi. Tapi kalau dekat klub susah. Pasal player semua ada value. Ni dah beli mahal ni, bahan ni. Bila kau tak gol, kau punya harga drop. Pasal kau macam tak ada function. Tu kau tengok bila dah ada dengan apa player-player lain rasa macam aku nak passing dia ke tak nak? Aku nak gol ke tak nak? Semua nak gol. Semua nak gol. Alright. Susah. Okey, jadi memang kau jangka malam tadi France menang lah. Memang aku baca ke France menang. Okey, kita ke perlawanan yang aku jangka 3-1. Memang kau jangka? Aku jangka 3-1. Kalau aku tahu tahu kita telefon dulu kan. Aku. Silap lah. Aku buat bola ni. Okey. Tak apa. Yang sini tu kenapa? Lagi ni. Kau selera nak Zaz dulu sebelum kita nak cerita ni dia. Ini dia England dengan Senegal. England ni kalau ikutkan dalam kalau ikutkan rumor dia antara ramai penyokong lah. Dekat dalam aku tengok apa jumpa kawan-kawan dekat kedai makan apa semua ramai penyokong England. Apa yang kau rasakan kenapa orang ramai sangat suka England? Okey, sebenarnya kau salah tu. Orang banyak sokong Argentina. Argentina memang dekat Qatar pun dah memang fakta dia sebab ramai minat dijangkakan nak menang World Cup ni nak julang because Messi yang terakhir. England ni macam aku cakap sebelum ni yang aku pernah bilang pertama kali itu dulu dah lama bawa kedatangan. Saja nak begitu aku pergi Qatar. Okey. Sebab England dia mempunyai pemain-pemain yang prolific. Semua orang tahu Foden, semua orang tahu Grealish, semua tahu Kane, semua tahu Ramsdale, bukan Saka semua. Jadi bila gabungan semua orang minat kat dia orang ni individual player, so itu yang buatkan England orang kata negara tu ni. Negara lain. Sebab orang sebenarnya tak suka England. Itu sebab fakta. Sebab orang tu bila top star main, semua main macam konten. Tapi kali ni dia dengar cakap, dia nak bawa nak misi negara, dia main bagus. Lepas tu orang yang dalam gua semua yang dah sorok-sorok tu keluar balik. Ada baju England, ada baju England. Padahal baju England tu 10 tahun dulu tu. Betul. Maksud kau Mi, orang kata tapi kau setuju kan Maguire kali ni jadi kan berbanding dengan dekat klub. Memanglah, tapi ada juga kadang-kadang dia buat mistake, aku tengok. Itu sebab dia nak kena kawal betul-betul. Dia dengan Stone, dia punya keserasian tu tak ada lagi. Tapi betul macam kau cakap, Maguire kali ni dia lebih orang kata berhati-hati, lebih orang kata dia punya game tu dia tunjuklah diri dia daripada dia main dekat MU. Pada muka tempat dia Martinez ambil. Sebab betul sebab salah tu sebab inilah kena perform. Pasal value dia akan mahal, player tu contoh daripada World Cup ni. Mbappe contoh, Mbappe orang club lain nak beli. Siapa yang perform kan. Macam itulah macam Maguire. Mungkin Man U lah tak nak. Tak apa kena ambil, mungkin dia club lain. Bawa orang pernah dapat pair dengan siapa? Adakah dia sebab kat MU dia salah pair lah. Bukan salah pair lah sebab dia dah terlalu dia beri orang kata apa macam anak emas lah. Anak emas. Sebab dia yang paling mahal waktu tu. Paling mahal lah so kau ni. Okey, faham. Okey, semalam kita predict. Ada pendapat macam ni aku suka. Ya ke? 15 hari. Tak ada. Semalam ada 2 game. Okey. Game mana yang paling kau seronok tengok semalam? Antara England, Senegal, France, Poland. Aku suka France, Poland. Pasal game England dengan Senegal dia lebih slow. Momentum dia slow. Pasal dua-dua nak rasa macam tak nak gol awal, tak nak terkena awal. Hati. Jadi aku tengok kalau England main play safe, Senegal ni dia cepat tau. Dia overlapping dia cepat. Jadi itu bahaya. Cuma satu ketika tu sebab Bellingham dia bagi dekat Anderson gol pertama tu yang membuatkan rasa macam orang dah marking Harry Kane. Orang dah marking Foden. Tiba-tiba Henderson masuk gol, itu yang kepala laga dengan kepala tu. Pasal kau tahu tak skrip dia cakap apa? I adore you. I love you. Contoh? Aku nak buat kan. Sebelum ni aku dah tanya Talam dah. Orang kata sebelum ni aku dah tanya dia, coach ataupun manager dalam satu pasukan ni penting atau tak? Bagi kau macam mana pula? Okey, manager bagi aku sebenarnya dia boleh recognize player daripada kat club lagi. So mana yang dia ambil, ada yang player yang terlepas pandang, yang tak diambil kan. So bila dia dah solidkan satu team tu, bila team tu berjaya, aku rasa manager tu hebat lah. Dia boleh kena pasti player. Manager Jerman. Management. Bagi kau. Okey, bagi aku dia sebenarnya bukan nak kata dia bagus, cuma taktikal tu dia kena solidkan lagi. Sebab kau tengok tapi macam selalu dia banyak buat mistake ke? Masukkan player salah. Yelah sebab kenapa ada Thomas Muller dalam tu lagi? Dia nak ganding dengan Kai Havertz, tak boleh. Kai Havertz muda. So Thomas Muller dah tak boleh main lah sebenarnya.
Kau kena letak satu player yang betul-betul yang solid, yang boleh faham. Kau nak letak player lama boleh, tapi kau kena rasa yang dia macam sebagai lalang sajalah. Kau tengok France, contohlah France kan. Kau contoh France, dia letak Giroud situ kat tengah. Padahal boleh je Mbappe kat bahagian tengah. Kau tengok bila dia keluarkan Mbappe main kat tengah. Sebab itu kata taktikal, dia tahu. So Mbappe pun boleh skor daripada belah kiri. Dia tahu kekuatan player tu sendiri. Kaki kanan Mbappe kuat, letak sini. Dia tak boleh letak. Itu cakap kebijaksanaan manager tu kena penting sebab lah. kau tahu bila Jerman main dekat tengah ada Müller. Lepas tu ada Havertz, lepas tu ada Gnabry di situ. Semua dekat tengah dah. So bila dah lepas, bila dah kena counter attack, semua dah berlari, kat tiga-tiga nak berlari dah lambat. Kat tepi dah tak ada. Okey, kita cerita pasal sekarang ni, kita cerita pasal manager kan. Okey, dalam banyak-banyak orang kata negara ni, manager mana yang kau rasa paling okey? Yang paling menyerlah lah. Yang paling menjelah. Yang pandai orang kata jaga negara dia. Bagi aku, kalau aku suka sebenarnya France lah. France lah. Sebab kita tengok memang dia ni memang dia sendiri pun memang orang France dan dia pun nak martabatkan bola sepak France. Sebab tu dia diletakkan lagi sebagai manager France. Sebab dia orang tu kualiti dekat situ power. Maksud dia tak ada masalah bahasa. Dia France, dia boleh cakap dengan player dia, boleh bahasa France lah. Okey, semalam England dengan Senegal berapa kosong? Semalam kita 3-0. Berapa? Semalam 3-0. 3-0 kan? Okey, teka tepat. Ya ke dia kata 3? Ini dibuat, ini kita orang semalam. Okey, macam hari ni, malam ni punya game. Okey, nanti kita pandang, aku tambah nama kau kat sini, teka. Okey. Ni aku teka semalam. Okey, sekali kau tekan 3-0. Betul. Macam mana kau boleh expect 3-0? Ni Senegal takkan kau bagi 0. Kau tolonglah. Aku tahulah England daripada peringkat kumpulan. Aku okey, game yang kedua betul. Dia game yang dia yang dia kalah tu kan. Okey, memang nampak dia lembik sikit. Bagi lagi mi. Dia lembik sikit, okey. Tapi aku dapat perhatikan 3 dekat depan bila dia masukkan Foden. Bila yang yang last game dia masukkan Foden, aku rasa okey, Foden ni antara orang kata yang boleh. Tapi kau tahu tak, ini siapa jaga keeper dia? Mendy. Bagi lagi mi. Mendy takkan Mendy nak bagi lepas. Dan kalau masalah dia dah terlepas, aku tak tahu lah. Pendek cerita. Dia penyokong England. Aku kata nampak ni siapa ni, aku tak Pendek ada. cerita. Aku ujung ni siapa? Lagi satu. Okey, lagi satu pasal Mane lah kan. Okey, bila aku kata aku jangkakan Senegal takkan turunkan Mane. Okey, betul dia tak turun. Jadi malam tadi pun aku tengok game, aku dah jangka dah England menang. Dan aku fikir aku nak letak 3-1. Habis aku fikir England Maguire kot. okey. Dia yakin dengan Maguire dia tu. Okey, 3-0 semalam kan. 3-0. Okey, kau predict semalam apa? Okey, Harry Kane 1, Saka 1, Foden 1. Kau ni? Okey. Kau main depan lah semua. Yelah. Dah takkanlah keeper. Mana boleh situ kau main depan? Kau pernah tengok tak ada lah aku. Tak, mestilah ada orang kata apa. Cantik mi, cantik. Apa kan? Tak ada. Sebab aku tahu, kau kena faham. Aku faham. Aku punya Brazil. Okey. England ni yang aku rasa Harry Kane, Saka, aku memang minat Foden lah. Kau minat Foden lah. Foden memang aku minat. Sebab aku bukan sebab minat kelab dia tak. Dia main kelab mana, tapi aku suka dia punya cara main. Tapi Foden tak adalah semalam. Tak ada lah. Okey. Pas dia cantik lah. Pas dia antara aku rasa dia malam tadi dia antara orang penting. Orang penting kan. Tapi daripada awal-awal game France England dia tak bawa masuk Foden kan. Aku kata bila dia nak masukkan Foden ni. Kau nampak lah. Nampak. Aku pukul 3 pagi tidur pukul 7 kau. Pukul 7. Tembak aku tengok. Kalau England semua game aku tengok. Player to watch pula bagi kau? Antara semua negara. Okey. Player to watch. Yang ini saja ke semua? Semua bagi aku, sebenarnya aku suka tengok Bellingham lah. Dia player yang muda, 19 tahun. Okey, main dekat Dortmund. Sekarang ni orang nak ambil dia dekat EPL. So dia tunjukkan dia punya career umur 19 tahun tu dia genius. Pasal dia yang playmaker sebenarnya untuk pasukan England ni, Three Lions ni. Aku tengok sebab dia boleh gerak belah kiri sekali tau. Padahal Foden boleh main flanker tapi dia bergerak. Sebab dia dah ada dekat situ dan Ederson dia memang bijak ah. Dia boleh bergerak bebas sebab dia tahu Ederson ada kat situ. So dia tinggal tempat dia pun tak ada masalah. Sebab tu viral dia bagi tahu saya kena bagi saya punya idola ni gol. Pasal orang bercakap pasal tak apa-apa tak kapten Liverpool ni tak ada apa, tak macam ada midfield sebab dia midfield juga. So itu sumbangan dia. Okey Mi, kita tutup untuk cerita peringkat 16 ni. Masa peringkat kumpulan hari tu, tim mana yang kau suka tengok? Aku suka tengok game. Tak kisahlah dia dah tersingkir ke masih ada, tak kisah. 2 game favourite aku lah. Setakat ni aku suka game dari Jamaica, Jerman dan juga Netherlands. Jerman dia last game kan? Okey, tak. Macam ni. Dia kalau orang tahu
Jerman memang dah tak solid untuk tahun ni. Cuma aku nak tengok mana kesilapan dia. Sebab aku suka tengok because aku fan Jerman. Aku fan Jerman. Jadi nak bezakan Jerman dulu dengan Jerman sekarang tu beza. Kan masa gol Mario Götze masa menangkan World Cup untuk Jerman, kau tengok tim dia solid Jerman. So sekarang dah level dia memang beza. Jauh beza lah. 360 degree lah. 360 degree kan. Memang beza. Ya, tak payah besar sangat. Nampak macam main pentas lah. Memang tahu. Aku nak main teater dia. Biar cikgu tengok. Kat sini kau build up dulu. Biar cikgu tengok. Cikgu tengok 360. Memang beza. So aku nak tahu apa lompong-lompong dia. Sebenarnya lompong-lompong dia adalah dia tak ada solid striker yang serasi. Thomas Muller dia nak dapat cepat bola. Gnabry memang dia tak tahu nak masuk tengah langsung, dia akan kanan, dia main style Bayern dia. Lepas tu pula Gundogan dia akan buka besar. Dia sebagai playmaker buka besar, tapi dia pun bertindak sebagai striker pasal orang dah tak ada kat atas. Jadi itu yang aku nak tengok apa yang dia punya lopong-lopong. Itu yang satu Jerman. Satu lagi tim mana dia cakap? Netherlands. Netherlands ni pasal command dia bagus daripada manager Van Dijk dia punya command bagus. Walaupun ada 2-3 yang dia terlepas, tapi dia akan cover balik. Dia akan bagi orang kata command kat tim dia tu macam aku tengok ni leader yang bagus. Dan ni satu lagi tim underdog Morocco. Kau rasa macam mana? Morocco. Macam mana Morocco bagi aku tim underdog yang tak semua orang cakap. Kalau awal-awal kita orang lagi tu underdog gitu macam Senegal lah apalah. Tiba Morocco ni dah lah underdog juara kebulan pula. Apa yang kau pandang? Kau tengok game dia Morocco. Aku tengok. Kau kena faham. Satu benda ada kat Morocco ni, dia orang ni pasal dia macam ada adrenalin untuk bawa nama Arab tu sendiri. Bila nampak Arab Saudi tu dah tak boleh pergi, dia rasa macam dia lah wakil. Dia nak pergi. Morocco ni dia ada pattern macam tu. Sebab tu kau tengok Morocco ni, kau tengok Asia ada wakil. Ada Jepun, ada Korea. Adalah seronok sikit. Afrika negara apa? Ada Senegal. Adalah seronok sikit. Arab mesti kena ada. Sebab tu Morocco dia bagi kau-kaunya. Morocco kita cerita. Next dia jumpa Spain. Morocco naik Spain. Dia jumpa Spain bol. Dia jumpa siapa? Jumpa Spain. Pendapat kau? Pendapat aku kalau kau tengok Spain punya permainan ni, dia lebih kepada style-style lah, permainan game-game Barcelona, game Real Madrid. Dia biasa. Dia punya chemistry tu okey. Cuma dia cepat lupa. Dia cepat lupa bila dia rasa tak makan kismis tu. Tak adalah kalau dia dah menang 2 game, 1 game lagi dia macam relax. Tapi kau rasa Spain tahun ni untuk tahun ni Spain macam mana bagi kau? Dia boleh perform atau tak boleh perform? Aku nampak macam Spain kurang ni macam tak tak ada impact. Tak ada macam World Cup yang lepas kan. Orang nampak Spain walaupun dia menang starting, dia menang dengan 7-0 tu kan, lawan Costa Rica tu kan. Tapi bila dia main the next game aku rasa ini bukan Spain ni. Tapi itu cakap bagus je. Kalau sebelum ni kalau kau tengok Spain tu, pemain-pemain yang dah develop yang betul. Kau tengok David Villa apa semua dah ada. Tapi ini Ferran Torres baru umur berapa? Umur 23. Semua baru lagi lah. So baru. Semua memang pemain muda betul. Cuma dia orang ni nak cari rentak untuk dapat sebagai player yang nampak mahal. Dia nak kena ada macam Mbappe. Macam Mbappe lah. Kalau macam bagi aku, kalau France tanpa Mbappe tanpa France. Kau bayangkan Mbappe tak ada, kau cuba tutup mata. Kau tutup mata. Mbappe tak ada. Apa rasa? Gelap. Aku rasa nak tidur ni. Tak guna pun. Betul. Ada yang yang last game yang ketiga France simpan pemain, ada Mbappe, memang France kosong. Kosong. Macam kau tengok Benzema tak ada kan. Kita rasa okey lagi lah, tak apalah Benzema tak ada. Tapi Mbappe ni kena ada dengan France. Sebab itulah dia dah macam good. Dia macam Maradona dekat Argentina, dia dah macam itu. Dia dah level dia bagi kau dia dah sampai tahap tu. Dah tahap tu. Macam Beckham kita nak tengok dekat England, dia dah ada tahap tu. Mbappe dah sampai tahap tu. Dah sampai tahap tu sebenarnya. Walaupun muda ni. Cepat lah, kira cepat lah. Itu yang kau punya cakap Spanyol ni kan. Kena ada player macam tu. Sekarang dia orang masih belum ada lagi. Belum ada. Cuma satu pasukan dia bagus sebab tu menang besar. Pasal dia orang dah biasa serasi. Skor ada gol. Sekarang ni kita boleh padam. Kita padam. Kita nak tengok game malam ni pula. Okey, kita akan nampak belakang Helmi. Ya. Okey, untuk game malam ni pukul 11 siapa pun? Jepun bertemu dengan Croatia. Okey. Ni orang kata negara Helmi ada ni. Jepun, Croatia. Croatia. Alright. Okey. Ni negara kau. Pilihan nombor 2 kau. Okey. Berapa? Dia ni aku teka Jepun kalah dengan Croatia. Jepun kalah dengan Croatia. Kalah Croatia. Kalah. Kau pilih Jepun tak apa? Ni aku pilih Jepun masa tu. Aku tengah tidur kau call aku. Aku tak tahu. Aku cakap Jepun lah. Okeylah, kau kata Croatia. Okey, berapa Croatia? Boleh tukar ni? Tak boleh. Okey. Aku rasa dia menang akan keputusan 2-1. 2-1 Croatia 2. Croatia 2 lah.
Okey. Okey. Kau pilih Jepun kan? Kalau kau pilih Jepun ni Risudohan. Okey. Kan? Akan jadi super sub lagi tak? Tak ada. Dia akan main first 11. First 11. Malam ni dia turun. Dia akan main first 11. Dia akan turun lah. Okey, Pul. Jepun Croatia. 1-2. Jepun kalah. Aku 2-1. Jepun menang. Okey, Jepun menang. Oi, Jepun kuat. Jepun kuat. Tapi Croatia pun boleh tahan juga. 2-1 tu sebenarnya pilihan aku. Tapi nak bagi 3-1 macam Jepun tak ada kaki pula kan. Tak apa, mungkin kau boleh bagi 4-1 boleh. Okey, tak ada. Aku rasa 3-2 berbalas lah. Dia memang berbalas je. Okey. Ni nak tanya sikit. Komen sikit pasal Risudohan. Kau komen sikit pasal player Risudohan. Okey, dia sebenarnya kalau dapat umpanan bola dia cepat tau. Pasal dia kena ada satu benda apa dia ni seorang yang bukan dia bukan playmaker. Tapi dia cepat orang kata assist kepada player lain tu dia tahu dia buka ruang. Okey. Tu hebat dia. Tapi adakah kau rasa malam ni dia turun? Tapi dah 2 game dia super sub je. 2 sub masuk gol. Masuk gol. Adakah malam ni macam kau yakin kena ada? Dia kena sebab ini game bukan calang-calang dengan Croatia. So nak tahu dia antara tu aku cakap kan, dia bila dapat bola satu benda, dia cepat bertindak. So dia tahu apa yang dia nak buat. Adakah macam aku punya pendapat itu yang aku tanya kan, pendapat aku mungkin disebabkan taktik daripada manager yang mengatakan okey, player dah penat, dia ni laju. Betul. Okey, player dah penat, dia akan masuk super sub untuk mengkucar kacir ataupun menarik lagi dia punya defend untuk buka. Kali ni tak boleh. Tak boleh. Pasal group boleh. Pasal kau boleh baca gameplay tu. Tapi ini kalau mati habis. So kau tak boleh simpan lama dah. Dah tak boleh nak maknanya dia tunggu dah. Dah tak boleh berjudi lah. Tak boleh nak berjudi lah. So kalau coach dia hebat, coach dia tahu awal-awal mungkin nak simpanan, mungkin masa ke-50 dah masuk dah. Tak boleh lambat. Dia tak boleh lambat lah. Dia tak boleh macam game yang sebelum. So, first half dah boleh baca game. Kalau maksudnya tak jadi, kena masukkan dia. Alright. Maknanya dia masuk awal lah kira. Antara dia main first 11 ataupun dia akan super sub. Tapi super sub dia dalam minit yang terawal lah. Tapi nak tanya kau daripada Croatia jugalah kan. Luka Modric ni. Dia boleh bawa ke Croatia ni? Dia dah tua kot. Okey, bukan masalah tua. Dia kalau kau tengok, dia yang membawa nama, kalau kau tengok macam USA Pulisic, yang membawa nama USA. Dia orang panggil apa kata macam Michael Jordan bola sepak lah. So Hrvatska ni, kalau Croatia kita panggil Hrvatska, dia punya player ni, dia yang menaikkan nama Croatia. So dia watak penting. Cuma berbeza dengan Lewandowski, dia main hadapan. So dia tak boleh nak develop player tau. Bila dia kat tengah, dia sebagai playmaker, dia tahu mana nak gerakkan. Dia tak payah gol tak apa. Sebab Perisic ada belah kiri. So dia tahu. Sebab tu aku yakin Croatia boleh menang. Croatia boleh menang sebab ada Luka Modric. Sebab dia masih lagi perform dekat Real Madrid. Dia masih perform. Kau tengok yang 4 tahun lepas pun final. Kalah dengan France. Takkan dia boleh kalah dengan Jepun? Tak mustahil Jepun boleh menang. Tapi mengikut atas kertas, sebab dia bahagian tengah tu dia playmaker gila-gila. Okey, kita nak cerita. Minum. Wih, panas-panas habis Habis ni. Sedap air zest ni. Betul. Mana dapat ni? Ni koko. 7-Eleven ada sini. So tuan air panas boleh minum terus. Betul. Yang paling penting kalau beli kat 7-Eleven, cari peledak lah tu tau. Oh, ada benda ni. Benda lah tu scan. Scan. Scan lepas tu dah isi nama semua apa semua dah. Lepas tu dapat hadiah. Betul. Pergi bercuti. Pergi bercuti senang je tu Ikut kau lah. dapat bercuti. Okey, kita nak tanya lah. Sebelum kita tadi kita dah cerita pasal Mbappe, player muda betul. Pasal orang muda lah. Tak ada orang pun, tak ada orang. Kau bersembang dengan siapa?